Sebenarnya tak salah wanita nak berduit. Tapi nanti sekejap lagi saya sambunglah. Awak macam mana rasa sebagai seorang wanita berduit? Oh, saya senang je. Dia ada orang kata mutual understanding. Lepas tu kita dalam perkahwinan ni kita dah daripada awal tu kita susah senang bersama. So jadi kalau kita ada lebih kita kongsi. Yang penting apa matlamat dalam hubungan rumah tangga tu jalan. Tapi dalam masyarakat berbagai kisah yang berbeza-beza. Betul. Kita akan kongsikan sebentar saya lagi. Okey. Antaranya yang dah juga berkongsi pendapat mereka. Ini dia Farhan. Terima kasih. Dia kata tidak salah wanita berduit. Yang salah ialah wanita tidak reti jimat duit. Nampak? Suka pergi shopping banyak sehingga tiada duit untuk beli barang keperluan asas. Tengok Farhan dah cakap ni. Saya setuju dengan dia. Farhan, tak semua orang macam tu. Okey, tak apa. Saya ada ni wakil saya Puan Halijah Hanif. Assalamualaikum Fahrin dan Fatin. Waalaikumsalam. Semestinya wanita perlu berduit. Saya setuju. Bukan sahaja untuk keperluan harian, malahan perlu dikala kesusahan dan keadaan terdesak. Betul. Okey. Saya setuju sangat. Kita akan teruskan perbincangan kita bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Okey, bersama dengan serba biru. Ya. Sama kita hari ni, Abang. Binda, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. So jadinya ada dua wanita di sini, Binda dan seorang lagi kita bersama dengan Datuk Dr. Hardina Haliza Siraj selaku perunding motivasi kekeluargaan. Dan bersama dengan sahabat kita tadi, dah bersama daripada awal tadi. Okey, Apek, terima kasih bersama kita. Apek juga seorang suami yang kita pun sempat bersembang tadi, isterinya adalah seorang suri rumah tangga. Okey. Awak nak buka daripada yang mana satu dulu? Kita tanya Binda dulu lah. Binda seorang wanita berduit. Cuba. Amin. Okey, Binda, topik kita hari ini, salahkah wanita berduit? Kita nak sentuh dari segi keseluruhannya lah. Kita melihat kepada macam-macam yang berlaku sekarang ini kan. Kalau dari segi faktor ekonomi ataupun cabaran ekonomi sekarang ini, wanita perlu pergi kerja. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sebab pada Binda sebagai seorang isteri, sebenarnya atas persetujuan bersama. Macam Binda daripada awal kahwin dengan suami, alhamdulillah dah masuk ke alam, dah nak masuk ke 15 tahun dah kahwin. So daripada awal tu memang dah bersetuju untuk sama-sama bekerja. Contohnya bila kita tinggal di bandar, memang kita tahu living cost kita sangat tinggi sebenarnya ya. So kalau kita nak berharap pada suami sahaja, bukan tak boleh tapi kesian kat suami. So contohnya sebagai isteri saya lebih kepada niat untuk membantu. Dan kita juga kena percaya sebagai seorang orang kata isteri, seorang ibu, sebagai seorang muslim, kita kena percaya rezeki itu Allah datangkan pada sesuatu rumah tu, contohnya keluarga tu, mungkin kadang-kadang ada lebih pada suami, ada lebih pada isteri. Jadi kalau lebih pada isteri tu, saya letakkan keyakinan dan kepercayaan saya, rezeki datang Allah bagi, mungkin asbab makbulnya doa suami. So sebagai isteri kita kena tahu limit kita sebagai seorang isteri. Maksudnya suami itu adalah utama. Jangan abaikan tanggungjawab kita dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Sebab Binda pun dah ada 2 cahaya mata, dah besar-besar pun. Tapi dalam bekerja tu kita kena komunikasi tu sangat penting. So macam bila berkahwin memang kena dengan izin suami, dan Binda lagi selesa dengan suami. Dan contohnya bila suami ada perniagaan dia buka perniagaan sendiri, Papa Jalan Kucing, Binda memang orang yang akan selalu ada di belakang dia. So bila Binda involve dengan bisnes Binda sendiri pula, bisnes perniagaan saya untuk tudung, branding saya sendiri, Binda, suami ada di belakang saya. So bersama-sama. So apa yang Allah bagi tu kita tak pernah rasa macam ini lebih, ini kurang ke apa ke. Sama-sama. So kena sama-sama bantulah. Tapi kalau seandainya Allah rezekikan lebih pada suami contohnya kan, sampaikan isteri tu tak perlu bekerja, alhamdulillah. Itu rezeki mungkin lebih yang Allah bagi pada orang tu. So setiap rezeki yang Allah bagi tu tak sama. So kita kena selalu bersyukur. Dan setiap perancangan orang juga berbeza-beza. Cukup semua. Itu macam Apek tu. Sebab tu isteri dia tak bekerja. Okey, awak lah tanya. Okey, Pek. Kita tengok dalam keadaan macam ni. Mungkin 2 situasi berbeza. Cantiklah ni. Bila bekerja, Apek mengambil keputusan saya pasti untuk isteri menjadi seorang suri rumah tangga. Tapi katalah kita diberikan satu situasi berbeza. Tiba isteri cakap, "Bang, Kota Bayang, I nak bekerja lah, I nak cari duit sendiri." Jadi macam mana kita nak jawab, dan sebenarnya bagaimana tentang keputusan yang sekarang ni ada ni? Macam saya, isteri saya pernah nak bekerja. Sebelum ni dia kerja. Saya bagi dia kerja dulu. Masa awal-awal kahwin. Sebab saya pun masa tu kerja bukan kerja hakiki lah. Kerja yang menyanyi tepi jalan tu. Basking. Jadi dia pun macam kakak juga. Dia nak menolong suami. Jadi sama-sama kerja. Tapi dalam masa yang sama, dekat situ saya rasa dari segi pendapatan hasil saya lagi rendah daripada isteri saya. Isteri saya sebab dia kerja yang bergaji tetap lagi tinggi. Jadi kat situ saya rasa macam kurang sikit duit
nafkah saya bagi kat dia. Dekat situ jatuhnya macam isi saya adalah sedikit macam adalah macam tak berapa nak sampai target yang saya nak bagi tu, tak sampai target nak rasa duit nafkah tu. Jadi tak cukupnya sebab keredaan isteri. Dekat situlah saya ambil keputusan untuk isteri saya duduk rumah, biar saya je kerja, saya struggle seorang. Dan lagi semangatlah bila isteri saya duduk rumah, saya nak lagi cari duit kat situ. Lama kelamaan isteri saya pun dah selesai duduk rumah lah, jadi saya tak bagi dia kerja. Memang apa-apa pun kalau dia nak berniaga ke, saya bagi je dia berniaga. Berniaga online ke apa kan, cari duit tepi ke. Jadi sampai sekarang lah saya kalau apa-apa biar saya je cari duit. Isteri duduk rumah je, layan saya balik, saya nak makan ke apa, itu dia standby semua. Kemudian anak pun dah ada orang kan, boleh beri dukungan kepada anak. Tapi ini antara yang indahnya, yang menariknya, di mana situasi berbeza-beza tetapi persetujuan, perbincangan dan keredaan suami dan isteri sebenarnya tentang bersetuju ni. Betul, dan saya boleh kaitkan juga kalau ini berkenaan dengan apa saya faham, yang mana ada persefahaman dan juga orang kata keterbukaan isteri. Tak apa, kita dengar, kita tahu kenapa kita buat macam ni dan sebagainya. Tetapi ada juga dalam kalangan masyarakat kita ni, doktor, yang mana dia ada kelulusan, dia boleh bekerja dengan bagus. Suami punya pendapatan mungkin bukanlah nak cakap sikit, tetapi cukup-cukup saja. Dan isteri ni dah tawarkan untuk membantu, tapi suami kata duduk dekat rumah. Dan bila dekat rumah, dia ada masalah keuangan yang sangat-sangat kritikal, dan ini sebenarnya membuatkan rumah tangga tu lagi orang kata bermasalah. Adakah disebabkan duit juga membuatkan seseorang individu tu menjadi ego? Menjadi berantakan. Kan? Saya suka nak jawab soalan ni dengan satu kerangka bahawa kita perlu ada kesejahteraan keuangan. Financial well-being. Farin, kita ada kesejahteraan holistik yang di mana ada 8 dimensi. Salah satunya adalah kesejahteraan keuangan. Jadi kita hari ni kalau doktor sendiri pun kita tak cakap pasal kesihatan je tau. Kita cakap pasal kesejahteraan, well-being. Maknanya lebih lagi daripada sekadar tak ada penyakit. Dan kalau kita tengok kesejahteraan keuangan, dia ada 3 ciri dia. Dengar betul-betul ni Farin. Saya tu. Dengar kesejahteraan keuangan ni untuk semua tau. Lelaki, perempuan, keluarga atau orang single. Pertama, dia mesti ada cukup saraan untuk keperluan dia. Makan, pakai pakaian, tempat tinggal. Itu satu. Yang kedua, dia mesti ada 3-3. Dia bukan boleh 1 atau 2 atau 3. Dia 1, cukup saraan tu, maknanya kalau ada duit gaji kan, Apex ke ataupun pendapatan, cukuplah untuk keluarga tu. Kedua, mesti ada untuk kecemasan. Tadi Fatin sebut kan, mesti ada wang lebih untuk sebarang kecemasan. Tak boleh nanti bila ada katalah mak kita sakit, tayar botak kan, nak kena ni kena berhutang. Yang ketiga ni penting. Maknanya ada lebihan keuangan untuk kita enjoy duit tu. Maknanya untuk rekreasi kita kan. Kata orang perempuan nak me time, dia nak tengok ada handbag kan. Tak kira lah berapa harga, kalau dia mampu dia nak beli, dia boleh beli. Ataupun nak pergi holiday sekejap. Atau yang satu lagi, dia tengok Palestin punya ni, dia nak menyumbang. Bagus. Yang itu baru dinamakan kesejahteraan keuangan. Kalau kita bincang dalam perspektif ini, soalan salah ke tak salah ke, orang lelaki ada duit, orang perempuan memang tak perlu ada pun. Sebab kita semua perlu kesejahteraan keuangan. Handbag sebahagian beri kesejahteraan ke macam mana tu? Saja kalau dengar ni dia memang suka.